Di muka surat 12 12 betul lah. Di bahagian para sufi tu ke? Betul tak? Atas lagi. Dan maksudnya berpaling tu. Dan maksud berpaling. Betul tak? Dan maksud berpaling. Bismillahirrahmanirrahim. Dan maksud berpaling tersebut tidak terhad. Ini dalam bab al-multafi la fi tariq ila Allah la yasir. Orang hak multafi, orang yang multafi ni orang yang apa, ke kiri ke kanan, terhuyung hayang, ataupun orang yang berpaling. Dia tak setia, dia tidak kekal atas jalan yang lurus, sekejap berhenti kiri, sekejap berhenti kanan. La yasir, dia tak akan sampai kepada Allah. Dan maksud berpaling ni, terhuyung hayang berhenti kiri kanan ini, tidak terhad pada perkara dunia sahaja. Tengah duduk berzikir, tiba-tiba keluar cerita, lempak tasbih, tengok TV, itu perkara dunia. Tengah berzikir, orang telefon, telefon, hello, assalamualaikum, sembang panjang, perkara dunia. Tengah berzikir, tengok handphone, TikTok, apa, perkara dunia. Itu satu jenis berpaling. Semayang, duk buat, berhentilah sat. Jek baju lah pula, jek tirai lah pula. Atau apa-apa perkara dunia. Orang lelaki hak main motor, buka main motor. Kalau orang kampung, hak main burung. Duk semayang, duk mengaji, duk berzikir ramai-ramai, berhenti sat. Duk semayang jemaah ni, tak apalah 2-3 malam ni kita pergi pasal malam dulu, kita pergi. Itu perkara dunia. Tapi tak semestinya berpaling tu berpaling, berhenti ataupun pergi kot lain atas perkara dunia. Boleh jadi para salih itu memperhatikan kepada perkara yang berlaku pada perjalanan, daripada persona, cahaya dan kesan daripada banyaknya berzikir, maka merasa gembira dan terus memerhatikannya. Maka perkara ini bertentangan dengan maksud yang sebenarnya, maka dia tidak akan sampai. Duk berzikir, duk buat amalan. Contoh, kita duk beramal sembahyang tahajud. Ada orang duk beramal baca Quran, ada orang beramal sembahyang duha, ada orang beramal dengan amalan-amalan yang lain daripada amalan wajib. Amalan wajib tak kira dalam bab tasawuf. Dalam bab tasawuf ni sunat. Wajib duduk mana? Fiqh, hukum hakam. Kita duk beramal ni, zikir ke, selawat ke. Aku nak selawat hari Jumaat 1000 kali, hari lain 100. Ada orang terpaling kerana perkara dunia. Tapi ada orang dia terpaling daripada persona, cahaya dan kesan daripada banyak berzikir. Tiba-tiba kerana banyak berzikir itu, dia nampak sesuatu. Nampak ni bukan nampak cahaya mai kat dia ke, hak tu sesat. Ada orang ahlullah, apa nama, tak main nama ni, kalau buat kereta darah ni, otak pun jadi jam, lupa nama. Satu hari duduk berzikir, seorang ni tiba-tiba ada suara daripada atas. Dia kata, apa nama tok guru kita tu, saya pun lupa dah, Tok Syekh tu, selalu terkenal lah. Dia kata, contohlah nama, wahai Muhammad, aku ni Tuhan ni, hang ni berzikir banyak. Apa orang tadi hadap berzikir banyak tu kata, hang ingat aku bodoh kah? Tuhan mana bercakap? Tu bukan macam tu. Maksudnya bukan kelebihan-kelebihan hak tu mai. Hak Tuhan cakap dah. Hak tu orang sesat. Contoh kelebihan. Contoh selama ni doa kadang-kadang tak berapa makbul. Contoh orang menega nasi lemak. Dia sebelum ni tak beramai zikir, tak beramai amalan. Dan dia beramai ni bukan kerana nak menega nasi lemak. Beramai ni kerana saya nak beramai lah. Duk mengaji ni nak beramai. Satu amalan, duha ke, baca waqi'ah ke, baca al-mu' ke, baca apa-apa lah benda sunat, amalan.
Dia meniaga nasi lemak sambillah nak mula satu amalan. Maka dia pun bermula setahun, 2 tahun. Tiba-tiba dia satu hari dia duduk meniaga nasi lemak tu, dia terduduk. Dia kata, 3 tahun aku meniaga nasi lemak. Tahun pertama tak ada amalan. 2 tahun ni ada amalan. Habis sat dah. Pukul 10. Pukul 10 habis dah meniaga. Dulu pukul 3 petang nasi sampai basi lalak mai orang tak mai beli. Dia perhati. Dia mula perhati. Oh, ni kesan zikir. Kau dia pun ambil telefon. Cerita. Hello, Assalamualaikum. Nak cerita sikit ni. Aku duduk meniaga 3 tahun. Cerita orang pertama. Lepas tu duduk pula atas kerusi di rumah. No. Zikir boleh untung si lemak no. Dia buang masa. Dia buang masa dengan kesan-kesan daripada amalan dia. Yang mana kesan-kesan daripada amalan ini juga salah satu benda yang akan memalingkan kita daripada tujuan kita berzikir untuk Allah. Kita berselawat untuk Allah dan untuk hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat pujian. Tapi kerana kita dapat 1-2 benda, tak payah kata tuan-tuan, saya pun kadang-kadang kerana 2-3 amalan ni tiba-tiba menjadi kita duk cerita ke orang, kita berhenti buat amalan tu. Kita berhenti buat amalan tu. Dulu orang kata selawat tafrijiyah. Selawat. Tengah-tengah tu rasa lain. Dapat benda hak tak dapat bisa dapat. Berhenti selawat, duk pergi cerita ke orang. Selawat tu berhenti. Jadi duk melengung. Maksudnya kalau aku nak buat apa, aku buat lagu ni. Dia dah hilang asal punca dia berzikir, punca semayang sunat, punca puasa sunat, punca berzikir, punca baca selawat, punca baca Quran, hak duk beramai-beramai ni kerana dia nampak kelebihan. Itu maksud dia. Kelebihan tu bukan kelebihan dunia, kelebihan daripada amalan dia. Ataupun dia berasa beringan semayang, ataupun dia rasa semayang dulu tak faham apa, sekarang ni rasa seronok. Dia duk fikir, seronok no bila beramai zikir ni semayang jadi mudah no. Cerita ke orang. Ini juga antara benda yang memalingkan kita. Jadi Tok Syekh kita nak kata, bila kita beramai ni akan mai benda-benda ni. Dia akan mai benda-benda dunia tadi. TV, TikTok, kawan ajak menyembang, kawan ajak main motor, kawan ajak menjahit, kawan ajak tanam, beli pokok bunga. Itu cerita-cerita dunia. Dia akan mai juga benda-benda yang daripada zikir tadi. Dia akan rasa tenang, kesan pada tu. Tenang hati pun dia rasa, tenang hati nak berzikir ni. Dia duk fokus kat tenang hati tu. Jadi asal niat dia berzikir kerana Allah, dah zikir kerana nak tenang hati. Jadi jangan duk terberhenti dengan nampak benda hak kelebihan-kelebihan ni, jangan mengganggu kita. Terus dak aku zikir kerana Allah. Allah nak bagi tak bagi, terpulang kepada Allah. Rezeki dia punya, apa dia punya, apa semua dia punya. Aku berzikir kerana aku hamba. Kalau kita bukan hamba ni maksudnya apa? Dia 24 jam kerja untuk kita. Kalau orang yang buat kerja kita kadang-kadang, itu maksudnya siapa dia? Orang ahli sukarelawan. Kadang-kadang dia tolong basuh surau kita. Orang hak dapat AJK surau, hari-hari bekerja untuk surau. Tok Siak hari-hari, Tok Bilal hari-hari, Tok Imam hari-hari kerja di imam. Tapi orang yang seronok-seronok kadang-kadang mai jadi imam, seronok-seronok kadang kutip sampah, dia bukan petugas surau. Begitulah hamba. Hamba ni kerja apa? Beribadah. Hamba kerja dia beribadah. Kalau kita on off, dapat puji sikit, dapat rasa lain sikit, kita berhenti, kita bukan perangai hamba. Perangai hamba ni Tuhan dia suruh, Tuhan dia bagi ke bagi makan hari tu. Hamba ni bukan ada duit. Hamba ni dalam hukum hakam dia tak boleh pegang duit. Tuhan dia bagi apa? Makan. Hari Tuhan bagi nasi berani, seronok renyah. Tak. Terus kan kerja. Macam itulah perangai hamba. Maka ini benda yang kita kena hati-hati. Mai perasaan yang akan membuatkan kita terberhenti daripada amalan-amalan kita. Dan di antara kepentingan para syekh pada kehidupan para muridnya ialah mengekang
daripada segala perkara yang mendatang dan memalingkannya daripada berpaling daripada tujuan asal sebenar. Jadi sebab itu ada kumpulan-kumpulan tarikat. Kumpulan-kumpulan tarikat ni tuan-tuan kena tengok yang berdaftar dengan JAKIM. Itu yang tarikat yang sahih, yang JAKIM. Tuan tengok senarai tarikat yang JAKIM. Syaziliyah, Nasyirullah pun banyak pecahan. Tengok yang JAKIM benarkan ataupun Majlis Agama Negeri benarkan, boleh ikut. Jadi dalam setiap tarikat ni dia ada syekh-syekh dia. Syekh ni bukan syekh mengajak hukum hakam ni. Syekh ni mentor kita. Macam kita hari ni nak diet. Hari ni siapa nak diet, masuk dalam WhatsApp, telefon tukang tu, dia hanya ajak kita, hari ni nak makan apa, esok masak apa, hari ni senang apa. Kita hanya buat laporan kat dia. Itu kerja syekh dalam tarikat. Tarikat ni kita bagi tahu hari ni kita buat apa, hari ni kita rasa apa. Jadi bila syekh kita serta kat syekh hari ni aku rasa macam lain macam. Syekh akan kata, lupakan, teruskan zikir. Itu syekh yang betul. Kerana syekh-syekh yang mengarut, yang duk ajak kita, zikir ni insya-Allah boleh jalan atas hayang, tu mengarut. Kerana berzikir kerana Allah. Baca maksurat, baca surah Al-Mulk, baca amalan semua ni kerana Allah, kerana kita hamba. Jadi syekh-syekh ni nak bagi kita sama macam trainer. Hak pijim, orang hak nak kurui, orang hak nak ni, dia hanya pastikan kita ikut jadual kita sahaja. Dia tak akan ajak kita, hampir orang hari ni pijim ni dia ada trainer. Hak kita pergi berlari ni tak kerti apa. Dia ajak kita, okey berlari banyak ni, angkat berat berapa ratus kali. Ni bila kita kata, oh ni masa naik ni dah cukup ni, dah hang tak cukup lagi. Contoh. Ataupun guru kita duk pergi belajar dengan dia cara nak menjahit. Kita tengok, oh jadi baju dah ni, tak cukup lagi. Dia kata sampai boleh buat ni baru hang berhenti. Contoh. Maka itu kerja syekh dalam tarikat. Bila kita seronok ni, saya berzikir ni, saya boleh rasa lain macam ni, lupakan, teruskan berzikir. Itu maksud syekh dalam tarikat. Tarikat kena tengok yang berdaftar dengan JAKIM. Jadi itu kerja syekh ni. Syekh ni kerja dia mentor. Para sufi mengambil kaedah bahawa orang yang berpaling itu tidak akan sampai daripada firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh, siapa dia? Kita lah hamba ni, kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan demikianlah itu agama yang lurus. Maksudnya agama kita lurus. Lurus ni maksudnya semayang, buat kerja yang disuruh oleh agama, itu saja. Jangan benda-benda lain, kelebihan-kelebihan hak kita rasa lain tak. Buat macam ni dapat macam ni dah, kita tak mau. Jadi sebab itu ni hari ni orang suka sebut, ni saya nak bagi jelas. Ada orang yang hari ni dia kata ustaz-ustaz yang suka ceramah kelebihan-kelebihan orang baik, orang soleh, orang alim ni, ustaz tu merapu. Tu ada satu golongan ustaz. Ada seorang ustaz pula, dia duk cerita kelebihan ustaz, ada syekh jalan atas hayang, ada syekh sembahyang Jumaat di Mekah, ada apa ni. Ni apa semua benda ni? Hak kata merapu ni tak boleh pakai. Hak kalau cerita ni nak bagi mengagungkan syekh tu pun tak boleh pakai. Kalau saya pun belajar dengan syekh saya akan cerita kelebihan-kelebihan, kisah-kisah orang alim yang berlaku, kadang-kadang pelik sikit lah. Apa tujuan kisah-kisah orang alim ni diceritakan kepada kita? Kisah-kisah orang soleh ni supaya kita rasa nak beribadat. Itu sahaja. Dia, orang alim itu tidak ada apa kelebihan. Kelebihan yang dia dapat Allah bagi. Nabi ada mukjizat, orang-orang soleh ada karamah. Kita tidak boleh menafikan karamah. Tapi karamah yang ada kepada orang soleh itu, kalau cerita kat kita subhanallah, aku pernah beribadat juga ni. Ibadat apa? Untuk jalan tahiyat ke? Bukan. Ibadat supaya Allah duduk bersama kita. Apa maksud jalan tahiyat? Maksudnya dia tak tenggelam. Maksudnya Allah jaga dia. Kita bukan nak jalan tahiyat tak tenggelam.
Jangan duk try berzikir 100 kali pergi jalan atas sungai, jangan. Lagi orang tahu Ustaz Muhammad ajak, jangan. Kita hanya, dia ni berzikir berapa juta kali sampai boleh lagu tu, jadi kita pun nak banyak. Itu berhenti setakat itu saja. Yang dia tadi, dia tidak ada kelebihan apa. Kalau Allah takdir tak terima zikir dia, apa pun dia tak dapat. Maka bila cerita kelebihan-kelebihan orang soleh, kita anggap itu semangat untuk kita beribadat sahaja. Ada orang tak bagi cerita langsung, tak mau cerita, tak payah cerita. Tapi ada orang hak cerita nak bagung, nak cerita ni syekh ni, syekh ni, syekh ni. Tak, syekh itu dia dapat begitu kalau dia beramalan-amalan saja. Kalau tidak, dia ni tak lebih pada ahli sihir hak buat. Maka dia dapat kelebihan tu kerana banyak amalan. Kita nak ikut apa? Nak ikut amalan. Kerana apa? Kerana Allah. Bukan kerana nak dapat apa hak dia boleh dapat. Itu kena faham. Bila cerita bab orang soleh ni untuk apa? Untuk semangat kita beribadat. Semangat beribadat. Bukan kita nak sampai Tok Syekh tu mai, nak cium tangan dia, nak peluk dia, nak minta ayat kaki dia. Tak. Itu bukan tujuan dia. Bila kita tahu cerita orang soleh, kita nak Allahu Akbar. Balik rasa nak sembahyang taubat. Balik rasa nak berzikir. Bukan takut kat orang soleh tu, takut kat Allah. Orang hak ibadat dapat, Allah duduk juguh dengan dia. Kita ni Allah bagi apa, maka kita pun beribadat supaya kita ini kembali kepada Allah. Maksud ikhlas kerana Allah adalah meninggalkan syirik dan memberikan perhatian kepada selain Allah adalah syirik. Syirik ini ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar ni kita kata ada dua Tuhan. Syirik kecil ni banyak. Kita takabur, kita sombong, kita buat ibadat kerana orang lain dan sebagainya. Ini kena berhati-hati. Jadi kalau kita buat ibadat kerana nak terbang, kerana nak jalan atas air, kerana nak boleh, ada orang, Ustaz, Syekh tu dia boleh baca no dalam kita no, apa amalan dia? Bukan. Kalaulah dia boleh baca kita, maksudnya Allah hanya bagi ilham kepada dia tentang orang ni sekian-sekian. Tapi belum tentu betul atau tak betul. Hak betul Nabi SAW je. Kata Imam Malik, kullul kalami yu'khazu wa yuraddu. Setiap kata-kata itu diambil dan ditolak. Boleh kita ambil, boleh kita buang dalam sungai. Hak orang cakap ni, illa sahibul hadzal maqam. Melainkan hak duduk dalam maqam tu. Sambil Imam Malik tunjuk kepada maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sahaja betul. Tuan-tuan, saya cerita. Saya ada mengajar satu surau, saya berhenti surau tu. Kerana ada satu soalan daripada hamba Allah. Dia cerita, Ustaz, ada seorang ni, dia boleh takdir, dia boleh baca masa depan. Adakah kita wajib percaya? Saya kata tak wajib, melainkan Rasulullah. Dia marah kat saya. Marah baling kepiah. Saya pun balik atas kereta tu daripada KL. Ni sebelum Covid lah. Lepas tu saya berhenti semalam mengajak. Kerana ngaji tak ramai. Saya minta maaf lah, saya jangan terasa. Ngaji tak ada orang, ada 2 orang. Tapi pengurusi surau, dia akan main sembahyang isyak. Dia tanya saya, Ustaz, bila nak tukar kitab? Saya geram semua. Hang tak main mengaji, nak tanya bila nak tukar kitab? Saya cukup geram. Jadi saya lama-lama saya berhenti. Kerana mula tu saya duk tahan lagi. Dia kata, dah, orang ni betul, orang ni betul. Tak ada. Imam Malik kata yang kita boleh wajib percaya siapa? Rasulullah SAW. Orang lain mungkin betul, mungkin salah. Walaupun syekh, walaupun sahabat Nabi siqah. Satu hari ada orang tanya ke Abu Bakar, dan juga tak pernah juga berlaku tanya kepada Aisyah. Dia ni mimpi, dia tanya, tolong tafsir mimpi aku. Dia tanya kepada Abu Bakar, tanya kepada Aisyah juga dalam keadaan lain, situasi lain. Tanya tu depan Nabi. Nabi kata salah tu tafsir mimpi tu. Tafsir mimpi tu salah tu Nabi kata. Jadi sahabat hak dekat dengan Nabi tu pun boleh berlaku salah. Jadi kalau orang cerita kepada kita, kita boleh terima, kita boleh tolak. Tidak ada wajib. Jadi, Ustaz, Syekh ni boleh baca orang ni, Ustaz. Mungkin betul, mungkin salah.
Kita tak perlu takut kepada syekh, kita takut kepada Allah. Jadi apa kita nak ambil daripada syekh ni sampai boleh baca orang ni? Banyakkan beribadat sehingga dijernihkan mata dia nampak apa hak ni. Tapi adakah itu yang kita nak? Bukan. Kita tak nampak hak orang pun tak apa. Nampak hak orang ni lagi takut. Betul tak? Kita rahsia kalau kita tak tahu, kita hidup tenang. Bila kita tahu, kita menggelupur. Allah, sungguh ke? Betul tak? Kita tak tahu pencerahan cerita, kita tenang. Bila tahu ni kita, biar betul orang tu, kita jadi menggelupur. Tapi tak tahu. Lebih baik tak tahu. Jadi kita jangan fokus kepada zikir ni boleh baca orang, zikir ni berjalan tahiyat, zikir ni nak sembahyang Jumaat di Mekah setiap kali Jumaat. Itu benda yang wallahu a'lam. Kita pun tak pasti. Kita dengar mungkin betul, mungkin salah. Mungkin kita pun tak tahu. Yang lain tahu Tuhan. Kita tak baik. Mungkin karamah, mungkin bukan karamah. Tapi karamah-karamah ni apa dia? Semangat kita beribadah. Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya berkata, dituntut daripada amal yang zahir itu memelihara hal ehwal keadaan hati dalam menjaga keikhlasan niat dan membuang faktor-faktor yang memalingkan dari matlamat, melainkan hanya menuntut keredaan Allah. Semisal dengan firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullah. Kami tak suruh buat apa pun, Allah kata. Kami tak suruh kamu jalan tahiyat, kamu tak suruh kamu minta nak baca muka orang, kami tak suruh kamu pergi sembahyang Jumaat di Mekah, kami tak suruh buat itu bukan ni. Kami suruh kamu wa ma umiru illa liya'budullah. Kami tak suruh apa pun kepada kamu ni melainkan beribadat kepada Allah. Ibadat ini luas lah, ibadat khusus, ibadat umum. Yang kita sembahyang, puasa, hak kita bekerja tu ibadat yang umum. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna syuraka 'ani syirki min 'amali 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah menyebut, ini hadis kursi. Ini hadis kursi. Hadis kursi ini Nabi menyebut semula apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi, bukan selain daripada Al-Quran. Aku adalah sekutu yang paling tidak memerlukan sekutu. Aku ni tidak memerlukan sekutu. Barang sesiapa melakukan suatu amalan dengan menyekutuku dengan selainku, aku meninggalkannya dan sekutunya. Maksudnya, kalau kamu duk beribadat, kamu duk harap nampak benda lain, aku akan tinggalkan kamu dengan benda hak kamu harap tu pun aku tinggalkan. Kamu tak dapat apa. Kalau kamu berharap, dengan kamu aku tinggal, dengan apa yang kamu harap tu pun aku tinggal. Itu Allah sebut. Jadi jangan duk harap benda lain selain daripada keredaan Allah redha. Allah redha ni bahasa kitab. Maksud mudah dia, Allah suka. Allah suka. Ada orang tak apa. Tuan-tuan ni lah, setengah orang muda cerita kat saya, Ustaz, saya jaga mak saya. Mak saya nampak seronok dengan saya, tapi harta dia bagi ke adik-beradik lain. Saya kata, buat macam mana? Kita ni dengan mak tak boleh kata apa. Dia suka kita layan itu, alhamdulillah, itulah sebaik-baik benda yang mak kita redha kita. Kerana redha Allah fi ridhal walidain. Mak Allah suka kalau mak kita suka kat kita. Walaupun dia tak bagi harta kat kita, nampak bila anak lain balik raya dia lagi layan orang lain, tak apa. Yang penting dia tak marah kat kita. Dia tak bagi apa kat kita tu, tak apa. Janji Allah tak marah kat kita, Allah suka kat kita. Cuma Allah ini maha penyayang. Dia tak macam makhluk, macam mak kita ni makhluk. Suka tapi tak bagi harta. Allah tak, bukan begitu. Allah ini maha adil. Jadi tak apalah janji mak kita suka. Dia tak bagi apa pun tak apa. Janji dia tak marah, kita tak masuk neraka, sudah. Janji orang tak marah kita, jiran kita, kawan kita tak marah kita, sudah. Dia tak hantar lauk sepekah kat kita, pasal dekat dia. Rumah aku ada beras, kita ada ayam seekor dua, kita makan rumah kita.
Janji dia tak marah kat kita, jumpa pun renyusnya, dia tak bagi makanan, tak apa. Gitulah kita dengan Allah. Tapi Allah ini maha adil. Yang penting ni kita bukan harap Allah jadi kita jutawan. Bukan kita harap di dunia ni besar-besar. Janji dalam dunia ni Allah redha dengan kita, selesai. Allah tidak menerima di kalangan hambanya menyibukkan diri dengan selainnya dalam menuju kepadanya. Kita sibukkan diri, sama ada sibuk bab dunia ataupun sibuk bab akhirat. Sibuk bab akhirat ni kita mula duk fikir, oh hasil zikir dapat macam ni. Tu bab-bab akhirat juga, kaitan dengan zikir. Tapi tak boleh. Kita jangan sibukkan. Kita fokus kita satu je, Allah. Hal lain tak apa. Nak sampai tahap tu, macam mana Ustaz? Saya ni orang biasa je. Semua orang biasa. Tidak ada orang selain daripada Rasulullah yang lahir dalam doa biasa. Semua orang biasa. Wali ke Tok Syekh besar, semua orang biasa. Tuan-tuan, saya biasa cerita tak kat tuan-tuan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Seorang Syekh Sya'rawi, seorang ulama mufassir cukup besar di Mesir. Tuan-tuan, kalau pergi Kedah, di negeri Kedah, orang akan gantung gambar Sultan Kedah. Kalau pergi di Mesir ni, tanda orang Kedah sayang kat Sultan Kedah tu, menggantung. Walaupun macam-macam lah cerita gambar tu ada apa, kita pun tak tahu lah. Gantung kerana sayang lah, jangan duk percaya kepada gambar-gambar tu. Di Mesir orang sayang sungguh Syekh Sya'rawi. Tuan-tuan cari Syekh Sya'rawi, cari. Balik tengok ceramah dia, hak orang terjemah. Dia ceramah ni di tiang-tiang Masjid Azhar ni. Kita satu surau ni, saya seorang yang ceramah di Masjid Azhar ni. Tuan-tuan ada duit pakat pergi ziarah Mesir. Lepas pergi haji, pergi umrah, pergi ziarah Mesir. Di tiang-tiang ni ada guru yang berlain-lain mengajar. Tapi kalau Syekh Sya'rawi ajak, kelas dia paling penuh orang sekali. Orang yang mengajar ni kebanyakan mengajar ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu besar-besar. Jadi orang hak mengaji tu penuntut ilmu je. Kalau Syekh Sya'rawi ni hak daripada doktor, engineer, pakar apa semua, menteri apa semua, sampai hak duk jual tepi jalan, hak baju pun tak ada, duk dalam kuliah dia. Dia ceramah cakap sepatutnya orang Allah tu bukan macam kita tak erti apa. Orang Mesir ni jadi, ya Allah seronoknya jadi orang Islam. Ya Allah mudahnya nak masuk syurga. Itu orang Syekh Sya'rawi ni. Punya orang sayang kat dia. Orang yang ulama cukup hebat. Orang yang cukup hebat. Ada pemain bola seorang Sya'rawi ni, saya tak ingat. Salah ni main di Liverpool, Sya'rawi ni main di mana saya tak ingat. Ambil daripada nama ni lah, Syekh Sya'rawi ni. Aston Villa ke mana saya pun tak ingat lah. Sya'rawi. Dua Salah dengan Sya'rawi. Sya'rawi ni ambil daripada Syekh Sya'rawi. Tapi dia asal dia orang biasa ya. Asal dia anak tukang kebun. Anak tukang kebun, Syekh Sya'rawi. Dia ni, pak dia kata lepas mengaji dah nak kat umur masuk isteri, pak dia kata, jom aku nak hantar hang pergi ke Kahirah. Berapa puluh jam nak sampai. Hang kalau hari ni mungkin 5-6 jam lah kalau nak kereta. Zaman dulu kita tak ada kereta. Jadi Syekh pak dia kata, jom aku nak hantar hang masuk Al-Azhar. Dia kata aku tak mau. Kat pak dia, minta izin sikit lagi habis cerita ni. Boleh no? Kau kena berhenti azhar sikit lagi. Jadi pak dia kata, jom aku masuk Azhar. Aku tak mau. Han nak buat apa? Tak mau masuk Azhar. Aku nak jadi tukang kebun macam adik-beradik lain. Dia tengok abang dia duduk kebun, pasal apa dia kena masuk mengaji? Pak dia kata, tak, Han jangan ketegak. Aku nak Han masuk. Pak dia paksa dia, heret dia pergi ke Kahirah. Dia hafal Quran semua lengkap nak masuk Azhar. Duduk depan temuduga. Duduk depan Syekh yang temuduga nak masuk Azhar. Saya pun dulu ada temuduga nak masuk Azhar. Jadi dia pun temuduga. Syekh kata, Syekh pun, okey, sekarang kita test Quran hang. Syekh pun baca satu ayat. Dia cerdik, dia tak mau masuk Azhar ni. Dia nak bagi fail ujian. Jadi Syekh baca ayat kepala surah ni, surah Al-Mulk, dia ambil daripada surah Yasin. Sambung. Ayat tu sama maksud. Syekh baca surah ni, dia gini. Dia sambung daripada surah lain. Ayat sama maksud, tak lari. Supaya Syekh dia tak mau ni, dia nak nampak bagi dia ni, kalau orang hak baca salah ataupun tukar, Syekh akan marah, Syekh halau terus. Tapi biasa dalam kalangan hafiz ni, kita baca surah ni, kita sambung surah lain. Tu biasa. Tambah-tambah saya ni mengapai tak banyak lah, tapi mengapai ni kebanyakannya kerana faham makna. Dulu kerana saya pergi Azhar baru hafal 8 juzuk. Jadi
Sambung. Jadi semua soalan Quran semua disambung surah lain. Makna betul. Syekh tu pun Allah bagi cerdik kat dia. Syekh kata apa kat dia? Oi anak anjing, aku tahu nak pemain aku. Hang tak mau masuk Azhar. Hang nak pemain aku, dia kata. Bahasa Arab ni, kita ni, kalau bahasa kasar kita nak babi lah kan. Orang Arab paling kasar anak anjing. Syekh kata, oi anak anjing, hang jangan pemain aku. Aku tahu hang tak mau masuk Azhar. Hang nak bagi fail ni. Aku tak bodoh, Syekh kata. Mana ada orang cerdik macam hang ni, boleh sambung-sambung semua. Betul pula, makna. Hang pergi masuk Azhar. Masuk Azhar jadi syekh paling besar sekali yang menafsirkan Quran. Nak cerita, tak ada orang beranak jadi syekh. Semua orang dalam proses ngaji, mai kelas, hak perangai huduk tiba-tiba akan berubah. Tu syekh paling besar di Mesir. Pilah gambar ni, naik kereta ni belakang lori, belakang kereta, dalam kedai makan, semua buat gambar Syekh Sya'rawi ni. Kerana orang dengar ceramah dia, orang kata Allah senangnya nak masuk syurga. Siapa dengar ceramah dia, tuan-tuan carilah bahasa Melayu orang terjemah. Asal senang jalan nak masuk syurga ni. Tak nampak susah. Dia bagi senang. Jadi kita nak sebut tidak ada orang yang mula-mula beranak-beranak terus boleh berzikir 1000 kali, boleh amalan ikhlas. Ikhlas ni semuanya latihan. Tuan-tuan ni, siapa zaman tuan-tuan hak tak kena pukul dengan orang tua kita? Ada siapa tak kena pukul? Jarang lah zaman dulu ni hak tak kena rotan. Temu-temu orang lelaki. Orang lelaki rotan ni kira anak manja lah kena rotan ni. Kalau kena dengan belakang bubuh dengan tapak kaki ke depan, ayah kita tendang. Ni. Ayah saya dulu tu imam masjid di Penang dulu. 3 kali belakang dia tengok saya tak ada langsung, dia habis zikir dia tendang dia melambung. Kerana ayah saya kasar nak bagi jadi orang. Zaman ni tak boleh lah. Saya pun tak boleh, nak buat kat anak pun tak sanggup. Nak buat kat anak orang lagi tak sanggup, nama anak kita pun tak sanggup. Tapi zaman dulu kasar. Tapi hari ni kita main masjid, ada siapa tenang tuan-tuan tadi, nampak dalam rumah ke, pukul ke, tak ada. Tak ada siapa. Tuan-tuan main dengan ni, tunggu pula saya sampai lambat. Dulu, ada zaman muda-muda lalu kita nak tunggu ceramah. Jenuh. Bukan tuan-tuan. Saya pun pergi kelas, Syekh mai ke tak mai? Syekh mai ke tak mai? Tak mai, pergi sarapan pagi ya. Pergi sarapan. Mesti lu makan apa? Lambat Syekh ya, duduk di kedai kopi lah. Syekh mai tak mai? Syekh mai tak mai? Tak mai, tak mai cantik. Jom kita pergi makan. Ada orang lagi hebat lagi. Syekh mai tak mai? Tak mai, tak mai jom. Start naik bah, hilang rayuk peneri mana. Macam lah. Tapi tuan-tuan, macam tu lah. Tuan-tuan jangan risau. InsyaAllah. Istiqamah saja, duk terus saja. Satu hari berzikir ni, tak ada berasa kena buat sendiri akan mai. Sebagaimana tuan-tuan perempuan hari ni boleh main surau. Tanpa ada siapa rotan pun. Sebagaimana kita kecil-kecil dulu. Bagaimana kita dulu nak tertib. Jadi insya-Allah. Ikhlas tu tak. Macam kita puasa dulu. Puasa dulu jenuh paksa. Pantang ayah tak ada. Minum air pahit telan setengah, keluar 10%. Lapar dahaga. Lah ni siapa ada buat gitu? Tak ada dah. Ada buat plastik hitam tu tak banyak lah. Jadi setakat itu saja. Saya mohon maaf sekali lagi kerana terlambat. Moga-moga Allah memberikan kita jalan untuk istiqamah. Dengan istiqamah itu akan capai keikhlasan. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.